Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan rakan saya akan membentangkan tentang pelan pembelajaran kumpulan kami yang dianggotai oleh saya, Muhammad Syahidin bin Ahmad Yusri, Muhammad Hakim bin Samsul, Nur Farisha Najiha binti Azlan, Faraizati binti Muhammad Nizam, dan Nur Fadlin Iliana binti Rosli. Okey, ini merupakan pelan pembelajaran kami bertarikh pada 15 Julai 2022, kelas Teknologi Pembinaan di College Vocational Keningau. Masa start dari 8 pagi hingga 9 pagi. Topik terdahulu ialah mengenai alatan tangan dalam bengkel dan topik yang akan dipelajari adalah amalan keselamatan dalam bengkel. Kod tajuk dia adalah WTP 1112 Amalan dan Prosedur Keselamatan. Okey, objektif pembelajaran ini ada beberapa contoh. Yang pertama sekali, mengenal pasti pakaian keselamatan yang betul dan mengamalkan etika keselamatan. Seterusnya, mengikuti langkah keselamatan dan langkah berjaga-jaga di tempat kerja. Yang ketiga, mengaplikasikan peraturan keselamatan bengkel. Ini merupakan aktiviti dalam lesson plan kami, iaitu melakukan persediaan. Seperti yang anda lihat, membuat permulaan kelas, memberi salam, terus menulis kursus, tahap dan juga tarikh. Seterusnya, semak senarai kehadiran pelajar. Yang ketiga sekali, tekan aspek disiplin tata tertib kerjasama. Yang keempat, memberi bayangan pengajaran kepada pelajar dan membuat tayangan slide, pembentangan, menerangkan peraturan dan amalan dalam bengkel. Pastikan pelajar mematuhi peraturan penggunaan dan keselamatan bengkel. Itu yang akan dipelajari dalam pembelajaran inilah. Okey, seterusnya. Okey, dia diteruskan lagi dengan menerangkan kepentingan faedah pelajaran ini supaya pelajar dapat memahami dan mengamalkan pakaian keselamatan yang betul semasa menjalankan kerja-kerja bengkel, mengikuti langkah keselamatan langkah berjaya di tempat kerja. Membuat penyampaian. Okey, seterusnya. Lagi-lagi membuat pengesahan dan memberikan tajuk iaitu mematuhi peraturan penggunaan dan keselamatan di bengkel. Seterusnya. Okey, menyediakan bahan seperti LCD projector, komputer riba, marker pen, duster. Seterusnya, membuat penilaian yang ditafsirkan melalui aktiviti individu untuk mengklasifikasikan mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan oleh KSKV. Membuat refleksi pada akhir pembelajaran. Seterusnya. Okey, seterusnya beralih kepada Google Classroom. Ini merupakan Google Classroom untuk kumpulan kami. Saya sendiri merupakan cikgu dan ini merupakan pengenalan pertama dalam pertemuan kelas dalam Google Classroom. Saya menyediakan email dan jawatan serta nombor telefon. Seterusnya, saya juga telah menguploadkan slide keselamatan dalam bengkel. Okey, ini merupakan slide amalan keselamatan dalam bengkel yang kami buat untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Kami memberitahu langkah keselamatan sebelum, semasa dan selepas. Apa aspek keselamatan bengkel yang harus dilakukan. Seterusnya, fungsi peti kecemasan dan banyak lagi. Serta kami juga memberi bahan mengajar tentang penggunaan alat pemadam api dan seterusnya. Kami juga memuat naik amalan keselamatan bengkel iaitu poster amalan keselamatan bengkel dan terdapat 10 peraturan keselamatan yang terdiri daripada cara pemakaian, cara keselamatan apabila berada di kawasan yang mempunyai hazard dan banyak lagi. Kami juga turut menyenaraikan jenis-jenis PPE yang akan digunakan dalam kawasan-kawasan yang mempunyai hazard tertentu lah.
Next, okay, ini merupakan link video YouTube tentang keselamatan bengkel. Kami memuat naik 2 link YouTube untuk para pelajar rujuk. Okay, seterusnya. Okay, seperti inilah nanti para pelajar boleh rujuk link yang kami upload dalam Google Classroom. Okay, seterusnya. Okay, pada dalam classwork tu di sebelah classwork. Okay, kami juga turut menyediakan latihan alat bantu ni latihan kepada para pelajar agar dapat menambah menguatkan lagi lah apa yang mereka belajar di dalam kelas. Membuat latihan supaya lebih ingat. Kami mengarahkan para pelajar untuk menyenaraikan hazard-hazard yang berlaku dalam sesuatu situasi dan menyenaraikan apa solution untuk menyelesaikan hazard tersebut. Okay, kami memberikan template ni seperti yang anda lihat template ni untuk mereka membuat latihan. Okay, seterusnya. Okay, so kesimpulan dia, Google Classroom ini sangat membantu para pelajar untuk melakukan pembelajaran serta pengajaran di atas talian. Mungkin itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih kerana sudi mendengar. Sekian dan terima kasih.